Okey, selamat petang kepada murid-murid Enam Satria, terutamanya kepada ahli pengakap. Okey, salam pengakap. Jadi hari ini aktiviti kokurikulam kita ialah kita akan belajar tentang isyarat sulit pengakap. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Pengakap. Okey, murid-murid dipersilakan untuk berdiri tegak sebagai tanda menghormati lagu kebangsaan. Murid-murid tahu apa itu isyarat sulit pengakap? Isyarat sulit pengakap digunakan semasa melakukan penyemaraan di hutan.
Okey, jadi ahli penangkap ni sangatlah perlu untuk mempelajari isyarat sulit supaya apabila kamu tersesat di dalam hutan semasa melakukan pengembaraan, kamu dapat memberikan panduan kepada ahli lain supaya senang dijejaki. Okey, isyarat sulit penangkap boleh dibuat dengan menggunakan batu, rumput, ranting, kayu, melorekkan pada tanah dan sebagainya. Okey, mari kita lihat beberapa jenis isyarat sulit penangkap. Okey, pastikan murid tahu dan dapat kenal dan boleh mengetahui fungsi bagi setiap isyarat ini. Okey, isyarat sulit penangkap yang pertama iaitu jalan terus. Okey, isyarat ini untuk memberi petunjuk untuk kita jalan terus, iaitu batu besar diletakkan di bawah dan batu kecil pula diletakkan di atas secara bertindih. Okay. Isyarat sulit penangkap yang seterusnya ialah kalau lihat dekat gambar tu, dia sama je dengan isyarat jalan terus, cuma ada satu batu kecil diletakkan di sebelah kanan yang bermaksud ikut kanan. Kalau kita letak batu kecil sebelah kiri pula, ia bermaksud ikut kiri. Okey, isyarat sulit penangkap yang seterusnya ialah ikut jalan ini. Okay, kita susun batu ini menjadi satu anak panah. Okay, kita susun anak panah ni ke tempat yang kita nak ikut tu. Kalau nak pergi ke kiri, susun ke kiri. Kalau pergi ke kanan, susun ke kanan. Okay, isyarat ikut jalan ini juga boleh kita guna pakai ranting kayu juga. Contoh dekat gambar ni. Okay, seterusnya isyarat untuk ikut arah batu kecil. Untuk ikut arah ni dia sangat banyak isyarat. Boleh guna isyarat pakai ranting kayu, pakai batu kecil ni. Jadi kalau nak pergi ke kanan, kita susun dari batu besar tu dari kiri, lepas tu yang kecil pergi kanan. Okay, so kita tunjuk pergi arah mengikut batu kecil tersebut. Seterusnya, 10 langkah dari sini ada surat rahsia. Kita pakai ranting kayu, kita buat bentuk dia macam gambar ni. Kalau nak buat 3 langkah, letak lorek pakai kayu, letak nombor 3. Kalau buat 5 langkah, lorek pakai kayu, tulis nombor 5 dekat tanah tu. Ataupun dekat pasir ke. Jadi untuk ni dia bermaksud 10 langkah dari sini ada surat rahsia. Untuk simbol ni pula, jangan ikut jalan ini. Kita susun batu-batu kecil tu membentuk huruf X yang bermaksud jangan ikut jalan ini. Okay, isyarat yang seterusnya boleh juga kita guna ranting kayu buat dia bentuk X. Untuk kita bagi tahu orang lain ataupun ahli lain jangan ikut jalan ini. Mungkin jalan tersebut ialah jalan mati ataupun jalan yang tidak boleh digunakan ataupun berbahaya. Jadi kita letak simbol ni untuk kita bagi tahu, bagi isyarat dekat ahli-ahli yang lain supaya ahli-ahli yang lain tidak ikut jalan tersebut. Okay, isyarat yang seterusnya, kalau kita tengok batu besar bertindih-tindih, 3 batu yang bertindih, itu bermaksud ada bahaya. Mungkin ada curang, ada lereng bukit yang licin. Okay. Kalau kamu dapat kenal pasti terdapatnya bahaya di satu tempat, kamu boleh buat isyarat ini supaya rakan-rakan yang lain boleh tahu. Jadi ini dapat mengelakkan sebarang bahaya berlaku semasa aktiviti pengembaraan hutan. Okay, isyarat yang seterusnya, kita pernah tak kalau kamu pergi ke hutan ke mana-mana tempat, kamu akan patahkan ranting kayu supaya kamu boleh tahu arah kamu datang dari mana supaya tidak tersesat. Jadi kita patahkan arah ranting kayu iaitu untuk menunjukkan arah yang betul ataupun untuk kita bagi tahu orang kita pergi mana ataupun
sebagai petanda supaya kita tahu kita perlu balik ke tempat yang mana. Okey, yang sepatutnya supaya kita tidak tersesat. Seterusnya boleh juga kita patah, bukan patah, kita buat dekat rumput pula, macam dekat gambar ni. Kita boleh buat dekat apa-apa sahaja yang di sekeliling kita, asalkan kita boleh bagi isyarat yang betul kepada orang lain. Isyarat yang seterusnya seperti ni, kita susun ranting kayu. Jadi bentuk ni sebagai isyarat berpecah mengikut arah anak panah. 2 orang setiap kumpulan. Okey, isyarat yang seterusnya. Okey, ini isyarat batu tu kita susun dia seperti beralun yang menggambarkan sungai. Lepas tu letak ranting kayu berbentuk anak panah yang bermaksud ada air ke arah anak panah. Untuk simbol ni pula, okey, untuk menunjukkan ada perkemahan. Okey, syarat seterusnya kita susun batu besar dekat tengah, lepas tu batu kecil dekat seling tu. Okey, untuk kita bagi isyarat kepada orang lain bahawa kami sudah pulang. Isyarat ni juga boleh kita buat susun ranting kayu dekat sekeliling batu besar tu boleh juga. Untuk menunjukkan, untuk memberi isyarat bahawa kita sudah pulang. Baiklah, sebagai tugasan kamu untuk aktiviti kurikulum pada hari ini, cikgu mahu kamu membina sekurang-kurangnya 5 isyarat sulit pengakap yang telah kamu pelajari dengan menggunakan batu, ranting, kayu atau daun ataupun apa-apa sahaja yang kamu boleh guna mengikut kreativiti kamu. Okey, lepas tu kamu ambil gambar isyarat tersebut dan hantar melalui Telegram secara personal kepada cikgu. Okey, seterusnya kamu jawab kuis pada link yang cikgu telah berikan di dalam Telegram ini. Okey, kamu ada 2 tugasan, buat 5, sekurang-kurangnya 5, kalau nak buat lebih pun sangat bagus, dan jawab kuis. Jadi apakah yang telah murid pelajari pada hari ini? Okey, murid hendaklah berfikir dan rumuskan sendiri di situ apa yang kamu telah belajar hari ini, berapa isyarat sulit yang telah kamu pelajari hari ini, dan setiap isyarat tu apakah fungsinya. Okey, harap-harap murid faham apa yang telah kamu pelajari hari ini bersama cikgu. Jadi terima kasih kepada murid-murid. Sehingga berjumpa lagi. Salam pengakap.